بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kasih sayang dia masih lagi dia beri peluang pada kita untuk kita berjalan atas muka bumi ini, untuk kita berjalan pergi ke tempat-tempat yang molek, termasuklah berjalannya kaki kita tu ke masjid Allah Ta'ala ini, yang merupakan satu tempat yang paling molek atas dunia. Masjid Allah ni tak ada tempat yang paling Allah Ta'ala suka, tempat yang paling Allah Ta'ala sayang. Katanya Nabi SAW dalam hadis dia, ahabbul biladu ila Allahi masajiduha wa abghadul biladu ila Allahi aswaquha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut sepaling-paling negeri, negara, tempat hak Allah Taala sayang sekali, tempat yang mana ada masjid. Masajiduha, ada masjid. Dan sepaling-paling tempat hak Allah Taala tak suka, benci, iaitulah aswaquha, pasar raya, mall, hypermarket dan sebagainya. Itu tempat perbezaan. Nabi sebut selalu tempat hang suka, tempat hang tak suka. Jadi masjid merupakan satu tempat yang paling mulia dalam dunia ni. Dan di antara masjid itu pula ada antara masjid yang paling mulia lagi, iaitulah masjid yang disebutkan oleh Nabi SAW 3 utai masjid. Yang mana kalau kita beribadah di 3 utai masjid ni, tak sama kita beribadah di tempat-tempat lain, iaitulah Masjidun Nabawi, Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. 3 utai masjid. Kalau kita berpeluang pergi ke masjid-masjid ni, mintalah doa dengan Allah Ta'ala, beribadahlah banyak-banyak situ. Doa di tempat-tempat tu insya-Allah dimakbulkan doanya oleh Allah Ta'ala dengan segera. Itu. Jadi kita terima kasih pada Allah kerana masih lagi beri peluang untuk kita mari ke masjid kita pada malam ni. Jadi pada malam ni nya saya ni gati Ustaz Musafah Kamal. Dapat berita tadi Ustaz Musafah Kamal dah balik lagi daripada KL. Jadi kita isilah ruang yang ada ni, mudah-mudahan tidaklah kata kita mari saja. Nah, jadi insya-Allah pada malam ni kita cuba tengok dalam diri kita ni satu sifat, yang mana sifat ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran banyak tempat. Dalam Al-Quran 114 surah tu, 6,236 ayat tu, Allah Ta'ala sebut banyak tempat perkataan ni, iaitulah perkataan zalim. Zalim ni satu sifat dia panggil, sifat yang perlu ada pada sesuatu. Zalim dia tak boleh ada, dia tak boleh duduk sendiri dia. Tidak boleh duduk sendiri dia. Dia mesti ada tempat untuk dia duduk. Dia sifat, tu masuk sifat. Macam kita sebut warna putih Warna putih tu dia tak akan jadi warna putih kalau tidak ada tempat untuk dia duduk. Tiang putih baru dia masuk tiang putih. Kalau putih saja tak masuk lagi. Itu maksud sifat. Jadi zalim gitu juga. Zalim ni satu sifat yang mana Allah Ta'ala ciptakan dia buruk bagi kita, comel bagi Allah Ta'ala. Tengok pelik. Sifat zalim kalau duduk pada Allah Ta'ala comel, tapi kalau duduk pada manusia ni tak comel. Itu. Jadi zalim ni satu sifat yang mana Allah Ta'ala ciptakan dia supaya kita kenal dia, kita boleh tepih dia jauh, supaya tidak duduk dalam diri kita. Ini zalim. Nah, jadi dalam Al-Quran antara ayat yang menyebut tentang perkataan zalim ni, Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat Quran, dalam suratul Furqan ayat yang ke-27. Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi
yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Sadaqallahul azim. Ini satu ayat yang menyebut tentang zalim, sifat zalim, yang mana Allah Ta'ala sebut kepada kita, kamu kena ingat pada hari esok tu, pada hari kiamat esok tu, orang yang zalim akan menggigit kedua belah tangan dia. Gigit dua belah tangan, tak dalam mulut. Yaqul, lepas tu dia kata, orang zalim tadi dia sebut, ya laitani, alangkah baiknya, ittakhaztu ma'ar rasuli sabila, kalaulah dulunya, maksud dulu tu, kalau masa aku duduk di dunia itu, aku ni ikut jalan yang telah pun dibawa oleh Rasul. Ya wailata, dia berkata lagi, alangkah celakanya aku, laitani lam attakhiz fulanan khalila, alangkah baiknya kalau tidaklah aku ni mengambil si fulan itu menjadi sahabat baik aku atas dunia itu. Laqad adallani 'anidh dzikr, sebab apa? Sebab dia ni, si fulan tadi ni, dia telah menyesatkan aku daripada az-zikr, daripada peringatan, daripada ajaran Al-Quranul Karim. Ba'da izja'ani, setelah mana ianya telah sampai pada aku, telah datang kepada aku. Wa kana asy-syaitanu lil insani khazula, dan adalah syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia yang menjadikan dia sahabat karibnya. Ini ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang perilaku orang zalim di akhirat kelak. Jadi zalim ni apa dia sebenarnya? Zalim. Kita dah sebut zalim tadi. Zalim ni dia meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat dia. Itu maksud zalim. Ulama sebut az-zalim ataupun az-zulm, dia berasal pada perkataan zalama. Zalama tu asal perkataan dia. Zalama. Daripada situ keluar satu perkataan zalim. Zalim artinya orang yang melakukan kezaliman. Zalama ni zalim. Apa maksud zalim? Wada'a syai' fi ghairi mawdi'ih. Letak sesuatu tempat, letak sesuatu benda itu bukan pada tempat dia. Itu zalim. Dia buat sesuatu benda itu tidak kena pada tempat dia. Buat sesuatu kerja itu tidak kena dengan kerja itu, tidak kena dengan prinsip kerja itu. Bila mana gitu berlakulah sifat zalim. Lawan kepada zalim ni adil. Lawan kepada zalim adil. Itu lawan dia. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil sebagai mudhaq. Mudhaq ni kata lawan dia. Adil. Adil ni letak benda pada tempat dia. Adil. Letak benda pada tempat dia. Itu dari sudut pengertian dia. Namun ada juga orang salah faham. Adil ni macam mana adil ni? Adil ni ada setengah orang ingat sama rata. Adil. Adil ni bukan sama rata. Kita kena betul balik. Kalau dalam pemikiran kita masih lagi kita ingat adil ni sama rata. Bukan. Adil bukan sama rata. Adil ni dia kita letak sesuatu benda tu kena pada tempat dia. Itu baru adil. Kalaulah kata kita ni berpegang pada definisi ataupun maksud adil itu sama rata, ada satu contoh yang kita nak bawa supaya kita mudah faham. Dia akan jadi lagu ni. Ada satu hari tu, satu orang ayah ni. Ayah ni nak beli barang keperluan kepada anak dia. Dia pergi kedai. Jadi bila dia pergi kedai, dia pun sebut pada tukang kedai tu, saya nak beli kopiah kepada anak saya. Kopiah. Lalu orang kedai tu kata, berapa orang anak haji? Anak saya ada 5 orang. Dah nak beli piah belaka? Nak beli piah belaka lah. Jadi 5 orang ni dia sebut, 5 orang ni anak saya ni 3 orang lelaki, 2 orang perempuan. Jadi bila mana dia sebut gitu, tukang kedai tanya, dah haji nak beli piah belaka ke anak haji ni? Nak beli piah belaka lah. Sebab saya ni seorang ayah yang adil. Jadi saya kena sama rata, piah-piah belaka. Itu maksudnya. Jadi nampak tak?
kalau kita berpegang dengan adil ni sama rata kita. Hak laki pakai piah, hak puan pun kena pakai piah juga. Anak kita. Tak kena kita. Tak kena tu. Hak sepatutnya hak laki pakai piah. Hak puan kita beli kelubung lah. Beli tudung. Tak, tudung bawah, tudung Aryani, macam-macam tudung ada. Itu baru kena dengan tempat dia. Jadi adil bermaksud letak benda kena pada tempat. Itu maksud hak sebenar. Kalau kita berpegang dengan sebelum ni, adil ni sama kata kita kena baki balik, berbaharui balik. Itu lawang. Adil ni lawang bagi zalim. Jadi zalim ni satu sifat yang buruk. Zalim ni boleh berlaku kepada diri kita sendiri, ataupun boleh berlaku pada orang lain, kita buat ke orang lain, ataupun dua keadaan tu. Satu keadaan zalim tu boleh berlaku kita buat kepada diri kita sendiri, zalim, ataupun yang kedua zalim tu kita buat ke orang. Ni kita refresh balik Mungkin kita dah belajar dah sebelum ni, cuma mungkin dak ingat ke, ni ulang kaji. Oleh sebab itu zalim ni ada dua jenis. Jenis yang pertama, zalim pada diri sendiri. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam suratul Nisa. Allah Ta'ala sebut satu ayat Quran. Allah Ta'ala kata satu keadaan yang mana ketika malaikat datang untuk mengambil nyawa orang-orang yang zalim ni. Macam mana disebut? Innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha ila akhir ayat. Ini satu contoh orang yang buat zalim pada diri dia sendiri. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, sesungguhnya innal ladzina tawaffahumul malaikah, orang-orang yang dimatikan bila mana malaikat nak pergi cabut nyawa dia, zalimi anfusihim, dia ni mereka ni menzalimi diri mereka sendiri. Zalim pada diri mereka sendiri. Apa benda hak dia zalimkan pada diri dia tu? Zalim yang dalam ayat ni bermaksud dia tak embuh berhijrah. Ayat ni ayat berkenaan hijrah. Kita dah cerita pada 2 bulan yang lepas, bulan-bulan yang sebelum ni, iaitu pada bulan Muharram. Ayat ni menceritakan tentang orang yang Islam tapi tak embuh berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana dia tak embuh berhijrah, dia duduk kekal dalam kota Mekah. Pada ketika itu ada beberapa orang sahabat Nabi lah. Bila mana dia tak embuh berhijrah, dia mengekalkan diri dia di dalam bumi Mekah tersebut dengan segala macam perancangan orang jahat, dan dia ni juga menjadi sekutu bagi orang-orang tadi. Tu. Jadi dia telah menzalimi diri dia sendiri. Sebab apa? Dia telah mengkhianati Islam yang dia anuti. Tu nampak tak? Sebab dia tidak meletakkan benda yang sepatutnya diletak situ, tak situ. Maksudnya sepatutnya orang pergi berhijrah hetek lah, sebab Nabi suruh. Tapi disebabkan dia ni ada perangai, ada penyakit dalam hati ni, tak embuh berhijrah bersama Nabi. Oleh sebab itu bila mana dia duduk di kota Mekah, siapa masa malaikat mari turun ambil nyawa dia, malaikat tanya dia, qalu fima kuntum, mu ni lagu mana cerita ni? Dah apa tak pergi berhijrah ni? Bila mana malaikat tanya dia gitu, pandang pula dia jawab. Dia kata qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ni orang-orang yang lemah. Kami ni orang lemah, wahai malaikat. Tak gerak nak pergi berhijrah. Tu. Dia alasan gitu. Yang ni orang zalim ni dia cari peluang lah. Dia dah buat kesilapan, dia nak berlepas diri. Lalu malaikat pun pandai juga. Kalau kita ni manusia pandai, malaikat pandai juga. Sebab malaikat ciptaan Allah Ta'ala juga. Bila mana orang zalim tadi bagi jawapan, kami ni orang lemah, malaikat pun tanya dia, qalu alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah Ta'ala ni luas? Dah kalau mu lemah, apa mu tak pergi hijrah? Kalau lemah, apa tak pergi lari sikit pada kota Mekah, walaupun tak pergi Madinah? Apa tak pergi keluar daripada tempat hak kamu duduk, walaupun lemahnya kita? Ni satu dipanggil wah puku oleh malaikat bila mana nak cabut nyawa orang zalim tadi.
yang menzalimi diri dia sendiri. Akhirnya dia jadi mangsa keadaan. Itu mangsa keadaan itulah yang menyebabkan dia ni zalim kepada diri dia sendiri. Allah Ta'ala cerita dalam surah An-Nisa. Itu berkenaan dengan orang yang zalim pada diri dia sendiri. Satu lagi keadaan, zalim pada orang lain. Dia buat zalim pada orang lain. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, Al-Muslim, orang yang betul-betul Islam. Ni lagu mana orang Islam ni? Man salimal muslimuna, iaitulah orang yang menyelamatkan orang Islam yang lain min lisanih, daripada lidah dia, wa yadih, dan juga tangan dia. Ini orang Islam betul. Dia jaga orang lain tak boleh kesok hati dengan kata-kata dia, tak boleh kesok hati dengan tangan dia, perbuatan dia, tingkah laku dia. Ni. Jadi kalaulah kata dia buat benda gitu, lidah tu ikut cakap nak cakap, ikut je benda tubik mulut cakap belaka, tanpa menghiraukan perasaan orang lain, dia telah melakukan kezaliman. Begitu juga dengan tangan. Tak kisah barang siapa pun pakai ambil je tanpa kebenaran, tanpa izin daripada tuan milik je. Jadi itu juga zalim. Jadi inilah zalim. Jadi kita boleh tengok dalam diri kita ni macam mana. Ada tak sifat-sifat lagu ni, zalim ni? Ada tak? Pernah tak kita ni menzalimi diri kita sendiri, ataupun kita menzalimi orang lain? Menzalimi orang lain tu lebih berat daripada menzalimi diri sendiri. Tu. Kalau kita ni buat jahat kepada diri kita sendiri, itu boleh tahan kira lagi, sebab jahat kita je, kita boleh minta apa dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ni jenis pesen buat zalim juga kepada orang lain, itu berat. Taubat dengan Allah Ta'ala, kena taubat juga dengan manusia, kena pergi minta apa, minta maaf juga dengan manusia. Tengok. Jadi berkenaan dengan orang yang zalim ni, ada cerita tadi, ayat yang kita baca mula-mula mukaddimah tadi, dalam suratul Furqan. Allah Ta'ala cerita tentang seorang manusia pada zaman Nabi SAW. Iaitulah ceritanya yang berlaku kepada Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ni asal dia tidak Islam lah, dia ni kafir. Satu hari dia ajak Nabi SAW mari makan rumah dia, Uqbah bin Abi Mu'id. Lalu bila mana dia jemput Nabi makan rumah dia, Nabi mari lah. Nabi ni dia pergi belaka rumah orang Yahudi dia pergi. Jadi bila mana siapa di rumah Uqbah bin Abi Mu'id, Nabi masuk rumah dia, makanan dah ada dah, tersedia. Lalu Nabi pun duduk. Bila Nabi duduk, Uqbah bin Abi Mu'id ni jemput Nabi makan. Dah silalah makan. Lalu bila mana Nabi dengar pelawaan dia tu, Nabi pun sebut satu kata-kata. Nabi kata, aku tak akan makan selagi mana kamu tak mengucap 2 kalimah syahadah. Tengok, Nabi dakwah mudah je caranya. Nabi sebut, aku tak akan makan makanan yang ada depan ni selagi sebelum sebut mengucap 2 kalimah syahadah. Lalu Uqbah bin Abi Mu'id ni bila dengar Nabi sebut gitu, dia malu lah. Dia malu. Orang Arab ni peseng dia ni malu. Kalau mana orang mari rumah dia jemput makan, tiba-tiba orang tu keluar dengan tak makan, keluar dengan gitu je, tanpa makan di rumah dia tu, makanan dia sedia. Itu satu aib bagi orang Arab. Jadi oleh sebab dia malu nak jaga aib dia tu, dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap dia. Lepas dia mengucap, Nabi pun makan. Lepas pada Nabi makan, Nabi balik. Bila lepas pada cerita tu, Uqbah bin Abi Mu'id ni ada seorang sahabat baik dia. Sahabat baik dia ni nama Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf, kafir tak? Jadi sahabat baik dia ni dengar cerita apa nama ni, Uqbah bin Abi Mu'id telah mengucap 2 kalimah syahadah depan Nabi. Jadi bila mana dia dengar sahabat baik dia ni mengucap, nak marah tak? Kita ada sahabat baik, kawan baik kita tak sehaluan dengan kita. Mula-mula sehaluan, tapi lepas pada tu dengar cerita dia ni ubah jalan, nak marah juga. Nak marah. Jadi oleh sebab tu dia pun pergi jumpa dengan Uqbah bin Abi Mu'id, pergi cari. Bila jumpa dengan Uqbah bin Abi Mu'id, dia pun tanya, wahai kawan aku dengar cerita tak molek pasamu ni. Aku ada dengar cerita tak molek pasamu. Cerita tak molek.
Mengucap 2 kalimah syahadah tu bagi dak molek. Nah, bagi kita ni molek sangat Bila dia dengar gitu, dia kata gitu, lalu Uqbah pun kata, apa bendanya? Tak ada benda. Tak ada benda pun. Lalu Uqbah pun cerita, aku hanya membenarkan seorang laki-laki yang mulia masuk ke rumah aku. Lalu bila mana dia masuk, aku perlu makan. Dia tak mau makan selagi mana aku tak mengucap. Lalu aku takut, aku ni aib, malulah aku kalau dia keluar tanpa makan dalam rumah aku. Jadi aku mengucap. Dia sebut gitu pada Ubay bin Khalaf. Lalu bila mana Ubay dengar perkataan dia tu, marah dia. Mulai pada hari ni, Ubay sebut, mulai pada hari ni, mukamu dengan muka aku ni haram jumpa. Muka dia dengan muka Ubay tadi dengan muka Uqbah, kawan baik dia ni, dia kata haram jumpa muka kita ni. Haram. Nah, tengok sampai tara tu. Jadi kalau kita dalam hari ni, kalau ada orang pesen tu norong Ubay tu. Jadi ini perangai-perangai orang jahiliah, orang kafir jahiliah, kita tak boleh ikut. Tak, kita ada dah role model kita, Nabi SAW. Ikut Nabi Lalu bila mana dia khabar gitu, jadi kawan baik. Tak, kawan baik ni biasa. Bila kawan baik ni, kalau benda yang menyakitkan hati kawan dia tu, dia rasa bersalah sekali. Nah, kita pun gitu. Kalau kawan baik sangat ni, kalau ada benda je menyakiti hati dia, kita rasa serba salah selalu. Nah, jadi bila mana gitu, Uqbah bin Abi Mu'ayth ni tengok kepada Ubay bin Khalaf tadi disebut haram jumpa kita ni, dia pun mari kata, dah mu nak suruh aku buat mana? Dia tahu gitu. Dah kalau gitu mu nak suruh aku buat mana ni? Nak molek balik kita ni. Biarlah, aku boleh buat benda apa sekalipun asalkan hubungan kita molek. Tengok Uqbah bin Abi Mu'ayth, dia Islam dah ni, tapi dia masih lagi dengar kawan dia yang kafir tadi. Bila mana gitu, lalu Ubay bin Khalaf tadi sebut pada dia, okey, kalau mu nak baiki balik perangamu, gini, mu kalau nak aku ni jadi baik balik dengan mu, bila mu jumpa dengan Muhammad, mu kena ludah atas muka dia. Tengok, ini satu perangai orang kafir, ludah pada muka Muhammad, dia kata. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayth ni saya baik, kawan baik ni, jadi ikut je lah. Tak? Tengok, ini satu benda kita boleh ambil sini. Islam, tapi bila mana dengar benda-benda yang dipanggil bisikan-bisikan yang nak suruh punuh Islam, teruk. Kalau kita pesen tu juga, samalah kita dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth tadi. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayth ni pergilah cari Nabi Muhammad. Bila siapa dia jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun ludah sungguh atas muka Nabi. Ludah. Tapi Allah Taala ni Maha Kuasa. Allah Taala ni nak jaga Nabi dia. Nah, orang dah buat salah apa-apa, jadi kita nak pergi khianat dia. Apa sebab? Lalu Allah Taala ni bantu Nabi. Takdir Allah Ta'ala-nya bila mana Uqbah bin Abi Mu'ayth ludah di atas muka Nabi, Allah Ta'ala jadikan dinding di antara Nabi dan juga Uqbah tadi. Lalu air liu yang mana Uqbah ludah tadi kena dinding tadi, percik atas muka dia, hangus muka dia. Tengok, Allah Ta'ala ni kalau dia nak tunjuk kuasa dia sekejap je, jadi hangus, hitam legam muka Uqbah bin Abi Mu'ayth. Lalu bila mana Nabi tengok perangai Uqbah tadi, Nabi pun sebut, mu ni Uqbah, kalaulah aku jumpa mu di luar Mekah kayak gini, kepala mu ni aku penggal. Aku akan penggal kepala mu. Nabi sebut gitu. Bila mana kalau temu di luar kota Mekah, dalam kota Mekah tak boleh buat lagi lah. Dah sebab Perdana Menteri dia masa tu, tak kerajaan dia pada masa tu, kerajaan orang kafir lagi. Nah, jadi Nabi tak nak khabar gitu. Cuma Nabi berjaminan, kalau mu tubik keluar saja pada kota Mekah, aku jamin kepalamu akan aku penggal. Kata-kata Nabi ini beracung. Begitu juga kata-kata para alim ulama. Sebab alim ulama pewaris Nabi. Kita kena faham gitu. Kata-kata Nabi ni tak boleh nak main. Kalau Nabi khabar gitu, akan jadi sungguh dengan izin Allah Ta'ala. Sebab Nabi ni pesuruh Allah kan, kekasih Allah, Habibullah. Nah,
Orang yang paling Allah Ta'ala suka, sayang. Tak ada lah. Jadi bila mana gitu, Allah Ta'ala akan izinkan janji Nabi itu akan terjadi. Jadi bila mana berlalu tahun ke tahun, berlakulah satu peperangan, peperangan Badar. Tak silap saya, peperangan Badar berlaku. Dalam peperangan Badar ada tawanan orang kafir yang ditawang. Ada orang kafir yang terbunuh dalam peperangan tersebut. 70 orang kafir ditawang. Dan tawanan tersebut, macam kita baca sirah, kita baca sejarah, ada yang tawanan ni dilepaskan dengan ikat jamin, dengan bayaran tertentu. Kalau yang tak mampu bayar, Nabi sebut, Nabi suruh orang yang kafir tadi, yang jadi tawanan tadi, kalaulah ada di kalangan dia yang pandai menulis, pandai baca, ajar orang anak-anak orang Islam tadi. Ajar siapa pandai, jadi siapa tempoh yang tertentu baru dia dibebaskan. Islam dah ayatnya. Tak, ini tengok konsep penjara Islam dengan penjara orang bukan Islam. Kita dengar, kita baca berita di internet tak? Di Amerika Syarikat, tawanan-tawanan yang ditawang dalam penjara-penjara di Amerika Syarikat ni, dibarak, diseksa, digantung, dibogel, dicucuk api, macam-macam dia buat kena pada orang Islam, pada orang yang tak bersalah. Nah, jadi ini benda yang tak sepatut berlaku. Nah, tengok pada zaman Nabi, Nabi tawang juga orang-orang kafir, tapi Nabi dah buat gitu. Kita dah buat gitu pada orang kafir. Sebab kita ada prinsip. Islam ada prinsip dia. Prinsip Islam ni bersesuaian dengan nama Islam tu sendiri. Tengok, kita comelkan, kita tak nak tengok kecomelan, keindahan Islam ni. Tengok, prinsip Islam dia tak boleh pergi dah, mesti dia sama dengan Islam tu sendiri. Nama Islam, nama Islam ni apa maksud dia? Islam asal pada kalimah salimah. Salimah bermaksud selamat. Islam agama yang selamat. Oleh sebab itu, walaupun Islam ni ada penjara, ada hukuman, tapi hukuman dia tu hukuman yang menyelamatkan orang. Pasti hukuman yang akan dijatuhkan pada orang tu hukuman yang akan menyelamatkan orang tu sendiri. Tu tengok. Jadi bila mana tawanan-tawanan tak ditawang, tidak diseksa. Nabi tak seksa dia, tak cucuk api rokok dah, tak pukul dah, tak sebar dah. Cuma Nabi sebut, kalau mu ada pitih, ahli keluarga mu ada pitih, mu boleh tak bebas ikat jamin. Kalau tak ada pitih, mu ada kepandaian menulis, ada kepandaian membaca, tolong ajar anak-anak orang Islam ni membaca, menulis, sehinggalah cukup tempoh tertentu baru mu boleh bebas. Mudah aja. Nah, itu tawanan yang ditawang oleh orang Islam pada ketika itu. Termasuklah yang ditawang, iaitulah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Masa tu dia ada juga pergi perang. Lalu bila mana Uqbah bin Abi Mu'ayth ini ditawang, Nabi sebut pada Sayyidina Ali, hak ni jangan taruh. Hak ni penggang kepala dia. Sebab dia pernah melawan aku masa dulu di Mekah. Lalu inilah janji yang Allah Ta'ala telah tunaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi itu balasan kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth. Akhirnya dia dipenggal kepala. Sungguh macam janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi disebut dalam Quran tadi ayat suratul Furqan. Ayat tersebut diturunkan kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth. Rupa-rupanya. Iaitulah Allah Ta'ala sebut wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Ingatlah ketika mana pada hari kiamat esok orang yang zalim itu akan menggigit kedua belah tangan dia. Orang yang zalim di sini bermaksudnya Uqbah bin Abi Mu'ayth lah. Allah Ta'ala sebut wa yauma ya'addu adh-dhalim. Az-zalim di situ bermaksud ditujukan kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ulama tafsir sebut. Allah Ta'ala tak sebut nama dia sini. Wa yauma ya'addu Uqbah bin Abi Mu'ayth. Allah Ta'ala tak tuju atas nama dia. Sebab apa tu? Tapi Allah Ta'ala guna kalimah zalim. Pada hari orang yang zalim menggigit kedua belah tangan dia. Zalim. Apa Allah Ta'ala tak guna nama dia tu? Inilah ulama sebut satu rahsia gaya bahasa Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yang mana dia guna kalimah yang umum supaya orang yang
terus ke belakang macam kita ni lah, yang selepas pada zaman Nabi ni, bila baca Quran dia tak rasa ayat tu turun pada Uqbah saja. Bahkan dia akan rasa orang yang buat zalim macam Uqbah pun akan terima nasib macam ni lah. Itu maksudnya. Lalu ada satu kaedah dalam ilmu tafsir, ulama tafsir sebut, bila kita baca Quran, ayat Quran ni dia kena ikut kaedah, dia panggil al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sesuatu pengajaran dalam ayat Quran hendaklah kita ambil berdasarkan bi umumil lafzi, dengan umumnya lafaz, la bi khususis sabab, bukan khususnya sebab. Macam ayat ni, ayat yang kita baca tadi khusus sebabnya turun kepada Uqbah. Tapi bila mana kita belajar, ulama tafsir kata jangan kita tengok pada khusus sebab, tengok pada umumnya ayat tersebut. Maksudnya kita pun masuk juga dalam ni. Mudah-mudah katanya kita pun termasuk juga dalam ni. Kalau kita buat perangai macam Uqbah tadi, mengucap dah tapi lawang Islam, mengucap dah tak boleh ikut ajaran Rasulullah, tak boleh ikut cara hidup Nabi. Ada. Jadi kita zalim pada diri kita sendiri. Walaupun kita tak menyakiti hati orang. Dah kan kita ada kan apa nama ni, orang yang kita cakap dengan budak-budak kita lah, budak-budak muda kita yang tak tutup aurat ni. Bila kita tegur dia, kita kata kena tutup aurat, tudung kena pakai, pakaian kena labuh, kena longgar. Dia pun kata, dah saya pakai gini, saya dah sakit hati orang. Saya buat untuk diri saya je, dah apa sakit pada hati orang. Dia kata, walaupun kamu tak sakitkan pada hati orang, kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Sebab tak ikut ajaran Nabi, tak ikut ajaran Al-Quran. Situ kita kena tengok. Jadi zalim ni bukan setakat zalim kita buat ke orang, kepada diri kita sendiri pun ada zalimnya. Ni Uqbah bin Abi Mu'ayth. Lalu Allah Ta'ala sebut, wa yauma ya'addu az-zalimu ala yadayhi. Ingatlah pada hari esok tu, orang yang zalim, iaitulah Uqbah bin Abi Mu'ayth dalam cerita ni, dia meletakkan kedua tangan dia dalam mulut. Maksud apa tu sebenarnya? Letak kedua tangan dalam mulut, maksud apa? Jadi sini ulama kita sebut kinayah anin nadam. Ini adalah sebagai kiasan kepada penyesalan yang amat sangat. Biasanya atas dunia ni kita tengok orang menyesal, kita tengok orang gigit jari. Gigit jari ya. Gigit jari itu kita boleh tahu dah, yang ni menyesal ni, ferah. Putus tunang ke, putus cerai bini ke, anak mati ke, mesti dah ada benda-benda yang tak molek yang terjadi pada diri dia, dia menyesal. Dia ferah. Gigit jari, betul tak? Itu yang kita faham. Gigit jari, satu jari saja. Tapi esok ni, di hari akhirat, orang yang zalim ni nak katanya menyesal sungguh-sungguh. Menyesal sungguh-sungguh tu sehingga bukan setakat satu jari tak masuk, semua dua-dua belah tangan tak dalam mulut. Menyesal sangat lah tu. Tengok. Jadi kita jangan sampai tahap tu lah. Jangan sampai di akhirat baru kita nak kata Allah menyesalnya. Tak boleh lah. Di akhirat bukan tempat dia kita nak mengomel, bukan tempat dia kita nak merungut, nak menyesal, bukan. Nak menyesal saja dua ini. Jadi Allah Ta'ala sebut yaqul, bila mana orang zalim tak diletak tangan dua belah tangan dalam mulut, dia pun kata, ya laitani, alangkah baiknya, mujurnya kalaulah kata aku ni beruntung sangatlah kalau kata aku ni ittakhaztu ma'ar rasuli sabila. Kalau aku atas dunia itu aku ikut ajaran Rasul, ikut ajaran Nabi Muhammad, ikut Al-Quran. Butuhnya lah aku. Ni. Dia sebut, Allah Ta'ala sebut ni, penyesalan orang yang zalim. Esok-esok dia sebut gini ya. Kita pun gini lah kalau kita termasuk dalam golongan ni. Jangan tengok orang. Kita, aku ni akan bercakap gini ke esok? Cuba tanya diri kita. Aku akan bercakap gini ke esok? Tak. Jadi ini satu skrip yang Allah Ta'ala telah dedahkan kepada kita supaya kita tahu dahsyatnya penyesalan di hari kiamat. Lalu lepas dia kata gitu, Allah Ta'ala sebut lagi, orang zalim ni sebut apa dia lagi? Ya wailata, alangkah celakanya. Tadi kata beruntungnya lah, hari ni sebut celaka pula. Celakanya diri aku ni, celaka sungguh.
laitani lam attakhiz fulanan khalila. Kalau manalah aku dah ambil si pulang tadi. Dalam ayat ni ceritanya Uqbah tadilah dengan saing dia, kawan dia nama Ubay bin Khalaf. Uqbah kata, kalaulah atas dunia ni aku dah ambil Ubay bin Khalaf jadi sahabat aku tu, alangkah beruntungnya. Maksud celaka benar lah aku. Celaka aku sebab aku ambil dia jadi saing, sebab aku turut kata-kata dia. Itu maksudnya. Jadi itu. Jadi kita faham sini, maksudnya kita atas dunia, walau baik setara mana sekalipun dengan kawan kita, walau kacik kemah keming dengan kawan kita sekalipun, benda yang tak molek, benda yang maksiat, kita kena tegur. Kita tak boleh ikut. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita kena tolong ni, nak tolong ni ada benda juga nak tolong. Tolong atas benda yang baik dan juga takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tapi benda-benda jahat, benda permusuhan tak boleh tolong. Tak boleh tolong. Ni konsep dia. Nak bersaing boleh, tak ada masalah. Nak kawan boleh. Nak bersahabat boleh. Nak ada sahabat baik, sahabat karib boleh. Tapi kena ada prinsip tu. Benda jahat, aku kena cegah. Kalau dia tak buat agak, aku kena lari lah. Jangan bersahabat dengan dia. Tu kaedah yang Islam je. Sebelum tu dakwah dulu dia. Kabur kalau tak mau dengar, kita kena jauhkan diri pada dia. Itu cara dia. Jadinya lalu Uqbah sebut lagi di hari akhirat, Allah Ta'ala kata orang yang zalim tadi sebut mana, laqad adallani 'anil dzikr. Sahabat aku ni tadi telah pun menyesatkan aku daripada ajaran Al-Quran. Ba'da izja'ani, selepas mana Quran tu aku dengar dah ustaz khabar gini, aku dengar dah Nabi sebut gini dalam hadis dia, tapi aku tak dengar juga benda-benda ni, aku pergi turut kawan aku tadi, maka memang aku ni celaka. Di akhirat esok sekerik ni, wa kana asyaitanu lil insani khazula, dan adalah syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia. Syaitan ni memang sama-sama dah kerja dia gitu. Atas dunia ni syaitan adalah musuh kita yang tidak pernah tidur. Musuh kita ni hak sama-sama kita ni ada musuh kau. Musuh sama-sama kita ni ada kau time dia tidur. Tak? Tapi syaitan musuh kita kau, tapi dia tak pernah tidur. Kita tidur, dia tak tidur. Kita tak tidur pun dia tak tidur kau. Tak tidur dia. Jadi kerja dia tak akan putus asa untuk menyesatkan kita dan akan mengecewakan kita di hari akhirat. Tu target dia, supaya kita ni menyesal di hari akhirat. Jadi itu adalah cerita pasal orang zalim. Jadi bila mana kita dengar cerita-cerita gini, ambillah iktibar. Jangan kita termasuk dalam golongan-golongan orang yang zalim. Bahkan kalau kita tengok ada orang zalim, kita kena cegah orang zalim tersebut. Nabi sebut dalam satu hadis, unsur akhaka zaliman atau mazlum. Nabi sebut, kamu kena tolong orang ataupun saudara kamu yang zalim dan juga yang dizalimi. Kamu kena tolong saudara kamu yang zalim, yang buat zalim, dan juga saudara kamu yang kena buat zalim, yang dizalimi. Lalu sahabat Nabi tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau tolong orang yang dizalimi ni kami faham lah, kami tahu. Tapi kalau tolong orang yang zalim ni macam mana? Dah, pelik dah. Tolong orang yang dizalimi, nak pergi tolong dia buat jahat kat ke mana? Dah. Jadi sahabat tanya Nabi. Mujur kat kita ada sahabat tolong tanya dah, kita pening hari ni. Kalau kata sahabat dak tanya benda tu, kita pening dah hari ni. Lalu Nabi sebut, memanglah orang yang dizalimi kamu kena tolong. Orang yang buat zalim pun kamu kena tolong kau. Tolong mana? Ambil apa yang ada di tangan dia. Ambil apa yang ada di tangan dia. Tu cara dia. Nak tolong orang zalim ni ada cara kau. Tengok benda apa di tangan dia. Maksudnya benda apa hak jadi ke dia boleh buat zalim ke orang. Kalau ada batang kayu dia boleh kata orang, ambil selu-selu batang kayu tu. Keceh lah kat mana pun. Tak biar batang kayu tu jatuh pada tangan dia. Kalau ada pisau, keceh biar pisau tu jatuh. Kalau benda ni, kalau dia ni ada duit, disebabkan duit lah dia boleh buat zalim pada orang. Cuba ambil duit pada dia, curi betul dia. Bukan curi lah. Ada kaedah dia lah. Dan paling teruk lagi, kalau dia ni buat zalim pada orang kerana dia ada kuasa, maka kita kena ambil kuasa dia, jatuhkan dia sebagai pemimpin. Itu maksudnya.
Jadi zalim satu sifat yang Islam memang tak benar kepada kita untuk buat pada diri kita, apatah lagi pada orang lain. Jadi mungkin sebelum ni kita ingat zalim ni kita buat kat orang je. Tak boleh buat kat orang. Tapi atas diri kita pun ada juga zalim sebenarnya. Jadi oleh sebab itu mudah-mudahan dengan pencerahan dan juga perkongsian cerita pada malam ni kita boleh ambil manfaat, boleh ambil faedah pengajaran supaya hidup kita ni sepanjang umur yang masih lagi berbaki ni tidaklah kita ni tergolong dalam golongan-golongan ni, supaya di akhirat esok-esok kita ni tidak ditanya oleh Allah Ta'ala, ataupun bila mana Allah Ta'ala tanya tentang kuasa ataupun tentang kudrat yang telah diberikan kepada kita ni, kita boleh jawab dengan molek. Tidaklah kata kita ni termasuk golongan orang-orang yang letak tangan dua-dua ni dalam mulut. Jadi esok-esok takdir Allah Ta'ala kita ni jumpa belakang bapak kita ni, boleh tengok ada orang letak dalam tangan dalam mulut tu, cang lah tu. Tak? Ingat kita. Tapi esok-esok tak nak kata kita dah. Masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.